dibaca di doa oleh Ustaz Usop tadi. Tahun 2013 ni tahun yang paling penting untuk kita. Paling penting untuk kita, sebab tu pagi tadi kita mulakan dengan perjumpaan bilik gerakan untuk kita rancang program yang terdekat. Kedua, kita berjumpa dengan Jawatankuasa Pemuda Wanita Puteri bahagian 4 peringkat, dan Alhamdulillah sekarang ni kita berjumpa dengan ketua-ketua cawangan supaya kita kena betul-betul bersedia untuk menghadapi pilihan raya ni. Saya ingat kita semua tahu kalau kita congak pun pilihan raya ni dia takkan pi lepas daripada bulan 6. 22 hari bulan 4 kalau tak silap, tarikh terakhir yang pilihan raya mesti dibuat. Kalau tidak, Dewan Parlimen dengan Dewan Undangan Negeri dia secara otomatis dia terbubar. Dalam masa 60 hari pilihan raya mesti diadakan. Tapi saya rasa takkanlah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib nak tunggu sampai 22 bulan 4 ni. So kalau kita congak balik, ni dah bulan 1, rasa-rasa tak mungkin lah bulan 1 dah, sebab banyak lagi program yang terdekat. Contohnya kita bulan 1 ni kita akan selesaikan janji kita kepada rakyat untuk bagi duit RM100 duit sekolah. Bulan 2 kita akan bagi duit bantuan rakyat satu Malaysia yang akan diselesaikan sebelum ujung bulan 2. So tinggal bulan 3 dan bulan 4 ni. So kalau kita congak bulan 3, bulan 4, daripada hari ni paling lama pun kita ada 90 hari je. Sebab itulah dalam perbincangan saya dengan Datuk Husin, kita rasa elok kita buat perjumpaan kita pada hari ini. Tapi bila masuk Dewan tadi, duduk depan rasa macam mesyuarat perwakilan bahagian pula, dengan cara dia, dengan duduk depan ni. Tapi inilah bagi saya mesyuarat yang amat penting. Bagi saya masa depan kulim Bandar Baru yang juga akan menentukan masa depan negara ni, insya-Allah akan ditentukan oleh kita di sinilah. Kerana inilah pemimpin UMNO di akar umbi. Saya cakap waktu dulu pun, kekuatan UMNO ni dia bukan kekuatan presiden. Kerana kalau kekuatan presiden, waktu Datuk Wan Jaafar tinggalkan UMNO dah mati dah. Tapi bila Tengku Abdul Rahman ganti, UMNO terus kuat. Kerana akar umbi dia tu cukup kuat. Sama lah juga waktu permasalahan antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir tahun 87-88. Sama juga bila ramai yang di atas tu berpecah, yang keluar ke semangat 46 pun pemimpin hebat, Tengku Razali, Datuk Rais Yatim, Tun Musa Hitam. Bila UMNO diharamkan, Tengku Abdul Rahman, Tun Hussein On, semua ni tak bersama dengan UMNO. Tapi UMNO terus kuat kerana di bawah ni kuat. Sekali lagi bila perpecahan tahun 98, bila pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita diuji sekali lagi, dan Alhamdulillah kita tetap kuat kerana di bawah ini kuat. Maka samalah, sebab tu saya rasa dalam kita nak mengatur langkah ini, sebelum kita turun di mana-mana, saya rasa elok kita ini berjumpa, kerana insya-Allah saya katakan tadi, jatuh bangun kita akan bergantung kepada kekuatan di peringkat akar umbi ini. Dan Datuk Husin bisik kat saya tadi, tengok cara datang, semangat semua ni, saya cukup yakin insya-Allah semangat ini kita bawa, datang saja wisil pilihan raya, macam Ustaz Usop doakan tadi, macam saudara Haji Atik kata tadi, kita akan pastikan bahawa tiga-tiga kerusi ini kita akan kembalikan kepada bangsa masing-masing. Dan ini harapan rakyat kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok
Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ni. Ada anak muda daripada Pokok Sena. Tapi dia mengaji di Jepun. Di Tokyo. Dia mengaji di Tokyo. Dia kata kalau tak kerana kerajaan yang ada ni, yang dipimpin oleh UMNO, tak mungkin anak bendang anak orang Pokok Sena boleh pergi ke Jepun. Jadi dia merayu balik kepada semua. Dia merayu kepada pimpinan bahagian duduk dalam Perhimpunan Agung 3,000 orang tu, wakil seluruh Malaysia ni. Dia merayu kepada kita supaya apa saja datang, kita mesti kena mempertahankan kekuatan UMNO dan Barisan Nasional untuk memastikan bahawa mereka dan generasi selepas mereka akan duduk dalam negara yang aman. Jadi itu harapan rakyat kepada kita, harapan anak muda, harapan ramai yang tetap menyatakan bahawa nak menang nak kalah ni akan ditentukan oleh kita ni. Sebab walaupun kadang-kadang kita baca blog, kita baca tu, kita nampak konon-kononnya ada gelombang yang tidak menyokong kita. Tapi kalau kita hitung balik gelombang tu, kira balik, walaupun baca blog ramai-ramai cakap pusing mai tu, orang yang sama je. Kita kira balik jumlah dia bukan besar. Tapi ini gelombang yang konon-kononnya dibawa ni. Dan pembangkang pun dia di mana-mana pun. Dalam mesyuarat tertutup dia, dalam mesyuarat sulit dia hanya bimbang satu je untuk dia kalah. Iaitu kalau jentera pilihan raya UMNO ni hukum mantap dan tak lari daripada perjuangan, dia tak mungkin akan menang. Jadi sebab itulah saya bila bincang dengan Datuk Hussein, saya kata kita berjumpa dulu. Sebab kita dah mula langkah kita ni daripada kita kalah dulu. Kalau tuan-tuan ingat, waktu kita kalah itu, kita semua rasa cukup terhina. Banyak yang mai jumpa saya menangis, tak sangka. Saya ingat Kak Mah cerita saya nak pergi sekolah pun malas. Beberapa hari tak keluar pergi sekolah. Pasal malu. Dan sekolah tu pun bukan semua jenis yang sokong kita. Jadi ada yang tak mau keluar rumah. Dan penghinaan ni bukan rasa sehari. Kita dah rasa 4 tahun. Tapi kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, kita rancang, Allah rancangan Allah yang terbaik. Maka hari ini hukuman untuk kita itu, pada masa yang sama Allah juga nak menyedarkan rakyat bahawa tak ada parti yang lebih baik daripada kita ni. Dan hari ini kita boleh tengok sendiri, terbukti walaupun kita kalah di Guling Bandar Baru, yang dia buat kerja kita ni. Walaupun kita kalah di Negeri Kedah, yang dia buat kerja kita ni. So, walaupun Datuk Seri Najib ditekan merata-rata pergi luar negara, soalan utama orang tanya, you mai sini ni, you sure ke you akan jadi Perdana Menteri lagi? Tapi dia tetap berani bawa pembangunan dalam negara ini, kerana kalau dia pun kecewa dengan hukuman rakyat, maka dia tahu bahawa negara ni takkan ke mana. Dan Alhamdulillah, kuasa Allah dah tunjuk dah. Daripada segi janji pembangunan di Guling Bandar Baru ni, ada kita nampak apa-apa. Saya ingat, saya pun tak nampak satu surau yang parti Islam ni kata dia buat, dia nak buat, dia buat. Ada di mana-mana surau baru. Saya ingat tak nampak. Baiki surau pun tak ada. Yang ada tukar bumbung. Hak tu ada. Tapi duit tukar bumbung ni mai dari mana? Mai daripada duit zakat. Duit zakat ni takkan jadi seminit macam tu. Zakat ni bagi apabila ada pendapatan. Nak dapat pendapatan, kita boleh mangkit-mangkit pergi gosok-gosok keluar kita kaya. Dia tak mungkin. Dia mesti ada satu proses kepimpinan perancangan yang baik.
baru rakyat jadi maju, baru ada duit zakat. Maka duit kutipan zakat itulah satu-satunya yang pas dia bagi ni. Dia bagi masa Ramadan, dia bagi masa kepada masjid, dia pergi kelang kabut tukar rumah-rumah. Tak ada kadang kita pergi baru tengok, esok dia buat dah. Bukan kerana dia buat, dia nak bantu, pasal dia nak ting kita. Pasal dia nak kata dia tu cepat. Daripada bukan dia ikhlas untuk bantu ni. Itu di Kulim Bandar Baru. Dan di negeri Kedah ni, Masya Allah, tak ada satu benda yang kita nak mengaku baik lah. Dia buat kelang kabut di Mahang, di Karangan. Konon-kononnya nak buat apa, Kedah Agro. Kelang kabut lah. Tanah reserve untuk lembu, kebau lembu, yang ramai orang kampung minta pun. Daripada zaman kita dulu pun kita tak bagi. Bukan kita tak nak bagi kat orang kampung, tapi kita nak simpanan benda itu untuk reserve. Dia masuk-masuk, dia tubuh Kedah Agro Corporation. Ambil tanah tu, letak dalam Kedah Agro Corporation, buat pinjaman untuk buat konon-kononnya projek bumi hijau ni. Bumi pun tak hijau, hijau pun tak naik. Duk macam tu lah. Sampai hari ni depan kita ni. Yang hijau bendera mereka Yang hijau tu depan kita ni. Kedua, Sungai Tengah ni, zaman dulu pun, kita mana pun kita bagi buat balak kat situ. Lagilah kita nak bagi buat kuari. Kalau kita main daripada Kulim nak pergi Bandar Baru, saya ingat kuari di Taman Mahkota tu pun 100 ton lagi pun tak habis. Tapi pasal mereka nak ambil bala, mereka lulus untuk konon-kononnya buat kuari itu. Berapa banyak tempat hari ni titi apa tu? Untuk pasal dulu zaman kita bagi korek pasir. Tapi korek pasir dia mesti 50 meter. Betul? 50 meter ke 100 meter daripada titi. Sebab kita tahu dia tak ada siapa boleh bohong teori ayak. Dia undang-undang apa, alam semula jadi ni tak boleh nak lawan. Jadi kita bagi. Tapi lah ni zaman dia ni, dia relau lalu tepi jalan depan tu ya, 20 meter dia korek Sungai Ulak ni, Masya Allah lah. Sungai Ulak ni dah penuh lah, dia habis semua, dia korek ni. Dan dia mengaku, kata konon-kononnya zaman dia ni hasil balak lebih. Mana tak habis. Gunung Inai ni dulu kita tak pernah pun pugak. Kita pugak pun kita pilih tanah pokok yang ada saiz dia. Lah ni kalau lalu daripada rumah saya di Tawar ni, orang tak takut lori balak lah. Dulu orang takut lori balak pun siapa? Nundia balak lah. Ni lori, nama lori balak kayu salidi je. Dia kebas habis. Boleh tak boleh, dia kebas habis ni. Dan di peringkat di semua tempat lah, di Padang Terak, di Sik, sehingga kita ada macam-macam masalah baru, segi banjir, segi hakisan tanah. Dan benda ni nak pulih tuan-tuan, besok insya-Allah kalau kita ambil alih pun, dia akan makan belanja yang amat besar. Duit yang kita boleh salurkan untuk benda-benda lain, dia terpaksa kita salurkan untuk kita menyelesaikan masalah. Itu di negeri Kedah. Kalau kita tengok di negara pula ni semua sejarah baik. Allah bagi kita kalah di Kulim Bandar Baru, Allah bagi kita lemah di Parlimen, supaya Allah nak dendangkan ini keadaan negara kamu. Fikirlah, sama ada kamu suka ataupun kamu nak berubah. Dua, sama ada orang yang bercakap tu dia bercakap betul ataupun dia bohong. Di peringkat Malaysia kita tengoklah Datuk Seri Anwar Ibrahim apa yang dia tak janji. Tadi saya cakap dalam penjumpaan bahagian tu, dia ni orang yang cukup pandai. Cukup pandai. Dia, saya ingat segi strategis ni, segi
strategis ni. Strategis faham kan? Segi perancangan cukup pandai. Dialah orang yang kalau ikut asalnya tu, orang yang merancang sehingga Tun Musa Hitam dengan Dr. Mahathir berkelahi dulu. Dialah juga orang yang merancang menjatuhkan Tun Gapar. Jadi dalam UMNO ni, saya ingat perancang yang paling hebat dia lah. Tapi bukan dia rancang untuk bina negara, rancang untuk negeri dia. Sebab tu tahun untuk diri dia. Sebab tu tahun 82 dia masuk jadi ahli parlimen. Tahun 82. Tahun 81. Tahun 82 dia jadi ketua pemuda UMNO Malaysia. Kita boleh bayang tak? Kita nak tanding di bahagian, mempenat di cawangan dulu. Ni ketua pemuda pun tak. Tahun 81 jadi ahli parlimen. Tahun 82 jadi ketua pemuda UMNO Malaysia. Baru masuk UMNO tak sampai setahun. 87 jadi naik presiden. Baru masuk UMNO 5 tahun. 93 jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan presiden. Baru masuk UMNO tak sampai 11 tahun. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Dia jadi Ketua Pemuda UMNO Bahagian Pekan tahun 76. Tun Dr. Mahathir jadi Presiden UMNO. Dia jadi Ketua Bahagian UMNO tahun 64. Siapa lagi? Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdullah Badawi tahun 78 jadi Ketua UMNO Bahagian Kepala Batas. Tahun 90, tahun 2003 baru jadi Perdana Menteri. Ini perancangan Anwar Ibrahim yang hebat untuk diri dia. Benda yang sama dia buat untuk dia nak jadi Perdana Menteri. Apa yang dia buat? Dia congak. Orang Melayu yang tok Islam ni, tok PAS ni, rebus macam mana pun dia takkan lari. Betul tak? Kita cerita lah berbuih mulut-mulut ni, kembung perut-perut penonton. Dia tak berubah. Dia tahu kumpulan tu akan menyokong dia. Dia baik dengan DAP kerana dia juga ada satu kumpulan Cina yang beranak-beranak tak suka kita ni. Dia keluar perut mak dia benci Melayu lah. Ada kumpulan tu yang memang kalau ikut pemikiran mereka ni, orang yang bersama dengan komunis dulu lah. So sampailah ni pun dia masih anggap takkan dia sokong kita. Dia cukup benci dengan Melayu ni. Ada kumpulan tu. Jadi dia ada kumpulan yang Melayu yang rebus macam mana pun sokong PAS. Dia ada kumpulan Cina yang rebus macam mana pun dia tetap takkan sokong Barisan Nasional. Dia adalah dua kumpulan ni. Yang dia nak cari ialah kumpulan-kumpulan yang pertengahan ni. Kumpulan-kumpulan pertengahan ni dia macam-macam jenis lah ni. Macam-macam jenis. Percaya tak tuan-tuan, tadi Datuk Man beritahu kepada saya, percaya tak dalam negara kita ni, penduduk negara kita 28 juta. Tanpa Indonesia, Bangladesh 2 juta, 30 juta. 28 juta penduduk kita, dia dah ada satu gerakan LGBT ni, bahasa Melayu tu apa? Seks bebas ni lah. Hak lelaki-lelaki dengan lelaki-lelaki, hak perempuan dengan perempuan. Dah hampir 300,000 orang. 300,000 orang ni, dia selalunya dia menyokong kita. Pasal dia bukan jenis tok PAS. Dia tengok muka PAS, dia nampak Islam sangat. Dia tak pernah kenal. Dulu mereka ni semua sokong kita. Walaupun dia tahu kita tak sokong apa yang dia buat. Kita tak membenarkan mereka buat. Tapi dia fikir kalau mereka tu lagi dia mampu. Kan, baik mereka ni. Nak dapat undi tu, maka dia pun hari ini dengan secara terang-terang kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tidak teragak-agak untuk mengikut arahan hak asasi manusia dunia ini
LGBT ni pun juga ada hak sebagai